boleh, yang ni kata tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tanya kepada saya kata ni orang yang tak ada kerja. Perkataan kafir atau bukan Islam itu benda yang sama. Adakah semata-mata apa sahaja yang ada dalam Quran kita mesti ungkapkan perkataan itu, tak boleh ubah perkataan lain? Tak begitu konsepnya, tuan-tuan. Kalau macam tu, kita tak boleh sebut solat dengan sembahyang, sebab dalam Quran sebut perkataan solat, tak ada perkataan sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak sebut maknanya benda tu bukan isu yang besar pun. Yalah, mungkin ada yang kalau kata sebahagian sekularisme apa semua tu tolak ke tepi lah, tuan-tuan. Tetapi intinya bahawa dari sudut tuan-tuan yang dirahmati Allah, dakwahnya kita, saya lah berpandangan, saya kata alangkah baiknya kalau kita boleh menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sesuai, lebih melembutkan hati mereka. Dan ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dalam sirah Nabi, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan antaranya lah, tuan-tuan, Nabi ini bila sikat rambut, Nabi akan belah di tengah. Dalam Syama'ilul Muhammadiyah kita baca. Dan ulama yang mensyarahkan hadis ini menyebut bahawa ini ialah kelakuan Nabi di awal Islam. Kerana apa? Kerana nak mendekatkan diri dengan orang Yahudi. Yang Yahudi ni kalau dia sikat begitu gayanya, tapi Nabi nak dekatkan dengan mereka, nak rasa macam Nabi ni sama macam mereka. Jadi Nabi buat sebiji macam rambut mereka, sehinggalah akhirnya bila Nabi tahu mereka ni memang tak akan menerima hidayah Nabi, hidayah Allah, tak akan menerima dakwah Rasulullah SAW, Nabi meninggalkan. Ini, tuan-tuan. Jadi Nabi kata sesungguhnya emas dan perak itu ialah milik mereka orang bukan Islam, orang kafir. Manakala di dunia, manakala kita nanti milik kita, tapi di akhirat nanti yang Allah Ta'ala akan berikan. Di dalam syurga nanti bekas berjana, kita nak emas perak tak ada masalah. Tapi di dunia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba ada sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi menggunakan bekas, dan bekas itu ada Nabi lilit dengan seolah-olah istilahnya rantaian perak. Ini bercanggah dengan hadis yang awal. Jadi ulama bincang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekurang-kurangnya ada dua pandangan yang paling besar di kalangan ulama. Ulama mazhab Asy-Syafi'i, tuan-tuan, berpandangan bahawa kalau bekas itu bekas besi dan ada keperluan untuk kita menutup bekas tadi dengan perak. Ini cerita sana lah, tuan-tuan. Ini cerita zaman dulu. Sekarang ni tak ada dah. Kita, terutamanya orang Malaysia, kalau bokeh pecah, tuan-tuan, bosi ke apalah, kita campak je, buang, beli yang baru, banyak duit kan. Ini cerita di zaman Rasulullah SAW. Nak beritahu bahawa zaman Rasulullah, bila ada cawan besi, cawan yang Nabi gunakan besi, bila pecah, untuk baiki menggunakan besi tak sesuai, dan yang paling sesuai ialah menggunakan perak. Jadi ada keperluan, maka Nabi SAW lilit menggunakan rantaian perak. Ulama bincang, ulama kata maknanya kalau bekas itu pecah, bekas tu besi, tetapi ada sedikit lilitan perak untuk menampung pecah tadi, maka dia dibenarkan. Dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, kalau bilangan itu sedikit, maka hukumnya harus untuk kita gunakan perak. Tapi kalau tampalan itu besar, dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, hukumnya makruh. Tapi boleh guna, cuma hukumnya adalah makruh. Dalam mazhab, tuan-tuan, contohnya mazhab Maliki dan Hambali, mereka mengatakan bahawa meletakkan perak, melilitkan perak di dalam satu bekas, maka hukumnya ialah kalaulah digunakan itu ialah perak dan sedikit, maka dia benarkan. Tetapi kalau walaupun perak digunakan itu dalam jumlah yang banyak, maka dalam mazhab Malik dan mazhab Hambali hukumnya adalah haram. Manakala al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man, mazhab Hanafi, mereka mengatakan kalau bekas tadi itu, tempat kita minum itu bukan dibuat daripada perak, yang lain tu perak, tapi tempat yang kita minum tu bukan perak, maka dibolehkan dalam mazhab Al-Hanafi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga
ada sebahagian sahabat. Ini kita kena faham bahawa mazhab itu yang kita tahu Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Ini pun bergaduh tuan-tuan, tak selesai-selesai. Yang diperlis kahwin satu Malaysia kecoh, tak habis-habis tuan-tuan. Ada yang kata ini mazhab sana, ini mazhab sini, tak habis-habis. Tuan-tuan, saya kata isu di Perlis itu satu isu yang besar lah, isu yang banyak untuk kita bincangkan. Tetapi kalau secara mudahnya kita kata kalau perkahwinan itu perkahwinan yang sah. Sebab itu qadi ni, mufti ni tuan-tuan, tugasnya ialah menyelesaikan masyarakat. Kalau kita jumpa dengan mufti, jumpa dengan ustaz, ustaz tu tambah lagi masalah kita tanya hukum ni tapi dia tambah lagi masalah, ni bukan mufti tuan-tuan, ni bukan ustaz. Mufti bila orang datang kepada dia nak selesaikan masalah, dia memudahkan, meringankan. Dia akan cari mana-mana jalan, termasuk memilih kepada mana-mana mazhab. Dan ini kaedah kita yang kita gunakan tuan-tuan semenjak dahulu, semenjak daripada ulama-ulama kita yang silam. Maknanya kita pegang dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada keperluan, ada keadaan-keadaan tertentu, kita kena ambil mazhab yang lain, maka kita akan ambil. Dan ini yang ada dalam enactment kita. Adapun kita guna kaedah, ada khilaf ke tak ada khilaf? Oh, yang kamu buat ni ada khilaf. Okey, boleh. Ini bukan kaedah para ulama kita tuan-tuan. Tak diajar oleh para ulama kita. Begitu juga baru ni heboh tuan-tuan berkaitan dengan ada seorang menteri lah, YB yang kahwinkan orang bukan Islam. Pun kecoh juga. Saya terlibat antara yang menulis tentang isu ini di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan tuan-tuan. Ada saya tengok orang tulis kat Facebook, dia kata ini apa ni? Mana boleh orang Islam pergi kahwin dengan orang bukan Islam? Ni apa benda sekularisme, liberalisme, apa komunisme, semualah dituduhnya tuan-tuan. Sedangkan kalau kita buka dalam kitab fiqh, tak payah jauh-jauh lah tuan-tuan, dalam kitab bahasa Melayu Furu' al-Masail, tuan-tuan balikkan kalau ada buku Furu' Masail, tuan-tuan tengok dalam tu. Ada perbincangan bahawa seorang waliul amri dia boleh mengkahwinkan orang bukan Islam. Orang bukan Islam tu mungkin tak ada keluarga, tak ada family, sebatang kara. Maka waliul amr walaupun orang Islam dia boleh untuk mengkahwinkan. Ini dalam kitab apa tuan-tuan? Furu' al-Masail dan kebanyakan kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i. Berbeza dengan kes yang ada ni tuan-tuan. Kes yang ada ni dia bukan nikahkan, tuan-tuan kena faham. Yang kes yang ada itu ialah rujuk kepada kenyataan media. Dia bukan nikahkan, dia hanya membuat macam satu perasmian, suatu bentuk rasmi lah, seolah-olah dia mengikrar, dia mengakui tentang perkahwinan tersebut. Dan memang itu prosedur yang ada di KDN. Tapi maknanya disebabkan kejahilan kita, kita nampak apa yang kita tak tahu semua kita kata salah. Ini tak betul tuan-tuan. Jadi ini perbincangan mazhabnya berkaitan dengan membaikkan bekas menggunakan al-fiddah. Hadis yang seterusnya, hadis yang pertama, babu izalatin najasah wa bayanuha, bab berkaitan dengan menghilangkan najis dan penerangan berkaitan dengannya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Faqala la. Datang orang akan Rasulullah, datang orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada arak. Mana seorang datang kepada Nabi bawa arak. Adakah diambil akan dia buat cukur? Orang tu tanya kepada Nabi SAW, boleh tak arak ini digunakan untuk buat cukur? Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tiada, tak boleh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi. Begitu juga tuan-tuan dalam riwayat yang lain menerangkan tentang, kita kata, asbabul wurud hadis ini. Hadis dalam kitab Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan bahawa Abu Talhah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang kalau kita tengok dia punya manaqib tuan-tuan, biodata Talhah bin Ubaidillah ini,
Beliau ini yang kemudian nanti akan berkahwin dengan Ummu Sulaim yang merupakan ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Talhah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang terkenal. Kalau kita buka tentang cerita-cerita sahabat, banyak bercerita tentang Abu Talhah. Antara yang menarik tentang Abu Talhah radhiyallahu anhu ini, tuan-tuan, bagaimana bila turun firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperolehi kebaikan melainkan setelah kamu memberikan apa yang kamu suka. Tuan-tuan, mana dalam bab sedekah ini bukan kita berikan benda yang kita dah tak nak, tetapi kita berikan benda yang paling kita rasa sayang. Baru akan sampai dengan apa yang Quran sebut tadi, kedudukan yang Quran sebut tadi. Maknanya kebaikan yang sangat-sangat tinggi. Dia sebab kalau orang bagi benda yang dia tak nak, tuan-tuan, ini benda yang biasa, kita dah tak nak, kita pun kata tak, aku bagi orang lah. Ini ialah kita kata adalah pahala kebaikannya, tetapi untuk kita katakan ini kebaikan yang besar, belum lagi. Kebaikan yang besar ialah bila mana kita ada sesuatu yang kita sayang dan kita infakkan. Terutamanya di musim-musim Palestin dan Israel belum berakhir, tuan-tuan, yang memerlukan bantuan sumbangan kita. Segala yang kita ada berikan. Bukan bagi semua, tuan-tuan. Maknanya apa yang kita mampu berikan kepada mereka. Saya juga nak puji, tuan-tuan, kita punya Perdana Menteri baru-baru ni. Saya bukan politik mana-mana, tapi saya nak sebut kenyataan yang cukup tegas itu diperlukan dalam keadaan orang-orang Palestin, sahabat-sahabat kita, saudara di Palestin ditindas dengan cukup dahsyat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam Quran kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperolehi kebaikan yang betul, kebaikan yang tepat, melainkan setelah kamu memberikan apa yang kamu sayang. Abu Talhah radhiyallahu anhu, bila dia dengar ayat tadi, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, inna ahabba malin ilayya bayraha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku sayang ialah kebun aku, namanya Bayraha. Dan dalam riwayat sebut, tuan-tuan, kebun Bayraha ini ialah kebun yang paling kaya di Madinah Al-Munawwarah. Abu Talha ni dikatakan antara yang terkaya di Madinah Al-Munawwarah, dan kebun Bayraha ni antara kebun yang paling banyak hasil di Madinah Al-Munawwarah. Beliau tanam kurma. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abu Talha bila dengar ayat tadi, dia jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini harta yang paling aku sayang. Hadihi sadaqatun lillah. Ini ialah aku sedekahkan seluruhnya kebun Bayraha itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Arju sawabaha wa dhukhraha indallah. Yang aku harapkan ialah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan Abu Talha. Jadi Abu Talha radhiyallahu anhu pernah dalam satu riwayat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan anak-anak yatim yang warathu khamran. Ada anak yatim di Madinah, mereka kehilangan ibu bapa, tetapi harta warisan dia ialah arak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahriqha, buang keseluruhan arak tadi. Makna tak boleh engkau warisi. Kemudian Abu Talha kata, afala naj'aluha khallan? Ya Rasulullah, kalau kami nak jadikan cuka boleh tak? Buang nanti membazir. Kalau jadikan cuka boleh tak? Kata Nabi, la, tidak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kitab fiqh ada satu perbincangan. Dalam kitab mazhab Syafi'i contohnya, tuan-tuan, ada satu perbincangan berkaitan dengan arak yang ditinggalkan, yang diperam, dan akhirnya arak tadi dia akan bertukar menjadi cuka. Arak apabila dibiarkan, dia akan bertukar menjadi cuka. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ini bukan mazhab sesat ni, tuan-tuan, mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau cuka itu dibiarkan ataupun dia ada di tempat sejuk, kita pindahkan di tempat panas, tak berapa lama lepas itu arak tapi dia bertukar menjadi cuka, maka adakah cuka tadi boleh digunakan atau tidak? Suci atau tidak?
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahawa kalaulah arak tadi bertukar dengan sendiri, kita tak buat apa-apa, kita tengok je 3-4 hari tiba-tiba arak tadi bertukar menjadi cuka, maka arak cuka tadi tuan-tuan hukumnya halal, boleh dimakan. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau arak tadi dicampur dengan apa-apa bahan yang untuk memudahkan dia bertukar menjadi cuka, maka kalau dia berubah menjadi cuka, cuka itu najis, tidak boleh kita makan. Kenapa? Sebab dalam mazhab Syafi'i kata, walaupun pada asalnya cuka, walaupun pada asalnya arak itu bila bertukar menjadi cuka jadi harus, jadi suci, tapi bila dimasukkan benda asing tuan-tuan, benda asing itu terkena najis. Dan bila terkena najis, bila bertukar menjadi cuka, yang suci hanya cuka tadi. Adapun benda tadi dia tak suci, dia tak berubah, dia dah terkena najis. Lepas tu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, syarat dia mestilah tidak bercampur dengan apa-apa bahan. Berbeza dengan mazhab yang lain, umpamanya mazhab umpamanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mazhab Hanafi dan Maliki, yang mengatakan kalau dimasukkan apa bahan sekalipun, kalau dia bertukar menjadi cuka, maka dia menjadi suci. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada zaman kita hari ini tuan-tuan, ada satu perbincangan, iaitu apa yang disebut sebagai wine vinegar. Saya tak ertilah nak sebut dengan tepat, ataupun bahasa mudah kita kata sebagai cuka arak, wine cuka wine. Sebahagian kedai tuan-tuan, wallahu alam lah di Malaysia ni di mana, jangan tanya saya tuan-tuan, saya pun tak pasti. Tapi selagi mana dia ada tanda halal itu, persijilan halal mensyaratkan mestilah tidak ada campuran cuka wine ini. Dia bukan arak tuan-tuan, dia cuka, tapi asalnya ialah daripada arak. Sebahagian orang, sebahagian kedai-kedai lah di luar sana yang mungkin tidak halal, dia akan campurkan cuka ni tadi untuk sedapkan makanan, untuk apalah. Tapi fatwa kita, fatwa kebangsaan, muzakarah fatwa kebangsaan, mengatakan bahawa kalau cuka tadi itu berubah dengan sebab dicampurkan dengan benda-benda asing, dan kebiasaannya memang akan dicampurkan dengan benda asing. Sebab kalau nak tunggu dia bertukar, dia lambat, dia perlu dicampurkan dengan benda-benda asing. Ada yang kata bawang lah, macam-macam lah. Dalam muzakarah fatwa kebangsaan kita kata, kalau dia tidak dicampur dengan apa-apa, suci, mazhab Syafi'i. Tapi kalau dicampur, maka dia tidak suci. Berbeza tuan-tuan dengan umpamanya di Indonesia. Mereka ada juga badan fatwa mereka di Indonesia, walaupun mereka itu kita kata tak adalah jabatan agama ataupun jabatan mufti yang rasmi. Dia hanya ada di sana Nahdlatul Ulama, dia ada Muhammadiyah. Dia jabatan mufti macam kita tak ada tuan-tuan. Kita ni bertuah, setiap negeri ada jabatan mufti, setiap negeri ada mufti. Bahkan saya boleh kata dalam dunia ni mufti yang paling ramai dalam dunia tu ialah Malaysia ke tuan-tuan. Tu kalau kita masih menganggap kita ni apa dipinggirkan, Islam terancam dan sebagainya, itu kita kena tanya balik diri kita lah tuan-tuan. Jadi di Indonesia mereka putuskan mengambil kepada mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan kalaupun arak tadi bertukar dengan sebab dicampur dengan bahan-bahan asing, maka dia tetap menjadi suci. Tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi SAW tidak membenarkan arak tadi untuk dibiarkan untuk bertukar menjadi cuka. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i kata, larangan Nabi SAW ini ialah kerana kalau dicampurkan dengan benda-benda asing. Ini hujah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi dan Maliki kata, tak, bila Nabi tak kasih, maknanya secara umum Nabi tak beri. Tapi Nabi tak beri, kata mereka, bukan sebab itu, tapi Nabi tak beri alasannya ialah kerana itu di zaman awal Islam. Zaman awal Islam tuan-tuan, mereka baru sahaja keluar daripada dunia Arab. Sebab itu Quran juga dalam bab arak, Quran tidak haramkan secara serentak.
Sedangkan kalau kita tengok iman sahabat ni tuan-tuan, iman yang tidak ada tandingan, mereka sanggup korbankan jiwa mereka. Kalau kita fikir waras, haram kan je lah, mereka pasti ikut. Tapi tak, Quran turun 3 kali peringkat tuan-tuan, menunjukkan bahawa arak itu telah membarah di dalam masyarakat jahiliyah. Jadi pada zaman awal itu, apabila kalau dibiarkan arak itu dipegang oleh orang-orang Islam, kita khawatir tuan-tuan. Sebab itu kita diharamkan untuk mendekati zina. La taqrabuz zina. Satu zina, satu mendekati zina. Kerana mungkin kita dah taubat, kita dah tinggalkan dosa tersebut, tapi bayangkan rumah kita simpan arak. Kita taubat ni, tak nak minum arak, tapi bila nak pandang je arak, mondong tengok arak. Takkan tengok je tuan-tuan. Lama-lama syaitan menghasut. Akhirnya Nabi SAW larang untuk ketika itu menyimpan arak, walaupun tujuannya untuk membuat cuka. Ini pandangan mazhab Maliki dan Hanafi, sehingga mereka mengatakan, jadi bila dia dah bertukar menjadi cuka, cuka itu ialah suci. Dalam hadis Nabi SAW, ni'mal idamul khal, Nabi kata sebaik-baik makanan ialah cuka. Ini makanan sunnah ni tuan-tuan. Sebahagian kita heboh makanan sunnah, makanan ini makanan sunnah tuan-tuan. Tapi ialah setengah orang bila kata makanan sunnah ni, yang lebihnya ialah nak promosi, nak melakukan produk dia. Hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa sahaja barang yang baik, apa sahaja makanan yang baik, dia adalah makanan sunnah. Kerana sunnah Nabi SAW, dalam hadis Nabi dalam Al-Quran itu memerintahkan untuk kita makan makanan yang baik, halalan tayyibah, halal yang baik. Jadi apa sahaja yang kita makan baik, itulah makanan sunnah. Tapi sebab kita nak mungkin promosi, nak lakukan barang kita letaklah makanan sunnah. Tak apalah tuan-tuan. Jadi dalam hadis ni biasa kita baca dalam kitab-kitab syama'il, antara makanan lauk Nabi SAW ialah Nabi makan dengan cuka. Balikkan bolehlah try tuan-tuan. Minta dekat isteri, bagi nasi, bagi cuka. Cuba try makan tuan-tuan. Nak ikut sunnah. Tapi tak kena lah, sebab Nabi SAW ini makannya dengan roti. Roti campur dengan cuka. Okey lah, tapi kalau nasi makan dengan cuka, perwaban pula tuan-tuan. Tapi nak kata Nabi SAW antara makanan yang Nabi makan ialah cuka. Maknanya dia adalah halal. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Hari ini aku halalkan kepada kamu makanan-makanan yang baik, termasuk cuka. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita selalu dengar tentang nama minyak wangi kasturi kan. Biasa kalau geng-geng masjid ni biasalah jenama minyak atar, kalau kasturi tu famous. Tuan-tuan, kita semua maklum, kalau yang original tuan-tuan, jangan cerita yang kita beli kat Maiden tu RM10 tu tak masuk perbincangan ni tuan-tuan. Ni yang memang original. Makna kasturi original ni, saya ingat kalau dia kecil macam ni pun harga beratus tuan-tuan. 200-300 harganya. Sekecil ini. Yang original, yang kita pakai itu seminggu tak hilang. Kita tahu kasturi itu ialah diambil daripada badan kijang, yang asalnya benda itu ialah darah, tapi bertukar menjadi kasturi. Darah tuan-tuan ialah sepakat semua mazhab bahawa darah itu ialah merupakan najis. Tapi bila berubah menjadi kasturi, maka dia jadi suci. Ini perbincangan tuan-tuan. Begitulah arak, walaupun asalnya arak itu najis. Arak najis tuan-tuan. Kalau kena baju, kena bersihkan. Kecuali saya bincang sebelum ini, kalau alkohol yang buatan sintetik itu lain. Kalau betul-betul arak terkena pada baju, dia najis, perlu dibersihkan. Tapi bila berubah menjadi cukur, maka dia tidak lagi menjadi najis. Ini mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi dan Maliki. Cuma berbeza dari sudut syarat tadilah. Mazhab Syafi'i kata kalau campur bahan lain-lain tak boleh. Mazhab Hanafi, Maliki kata tak ada masalah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan ini sebenarnya ialah perbincangan berkaitan dengan apa yang biasa kita dengar dengan istilahnya al-istihalah. Istihalah ni apa? Istihalah ini ialah perubahan yang berlaku kepada sesuatu bahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam mazhab Maliki khususnya, begitu juga dengan mazhab Hanafi, kalau telah berlaku istihalah, ni kita cerita arak tuan-tuan. Secara umum, apa sahaja bentuk najis, termasuklah najis babi dan anjing, mazhab Maliki dan Hanafi, kalau telah berlaku istihalah, perubahan,
mazhab Maliki kata dia bukan lagi babi, dia bukan lagi anjing, boleh untuk dimakan. Walaupun perubahan itu bukan perubahan yang total, kita panggil istihalah ghairut tam, perubahan yang tidak sempurna. Sebab itu kalau kita tak pelik tuan-tuan, ada pandangan yang mengatakan gelatin, makanan yang ada gelatin babi tuan-tuan, kandungan babi itu boleh dimakan. Ada pandangan, termasuk jangan tanya orang luar negara tuan-tuan, bukan pandangan luar negara, ini orang Malaysia gitu. Ustaz-ustaz kita di Malaysia ada yang kata kalau ada gelatin babi boleh makan lagi, kata dia. Sebab apa? Mengambil kepada pandangan mazhab Maliki. Cuma kita kena tanyalah tuan-tuan, kita ni mazhab apa sebenarnya? Kalau kita nak ikut pakai main ambil je apa-apa mazhab, asal ada khilaf tuan-tuan, kita bolehlah makan buaya boleh, makan ular boleh, semua boleh tuan-tuan. Sebab ikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki semua boleh, tak ada masalah. Kecuali mazhab Maliki mengharamkan kalau makanan itu racun, baru haram, ataupun benda yang diharamkan dalam Quran babi. Ini mazhab Maliki. Sebab itu penting kita pegang kepada mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mazhab Maliki kata kalau barang itu telah berubah, asalnya babi tapi diproses jadi gula-gula, boleh makan tak? Boleh. Sebab dia bukan lagi babi, dia gula-gula, dia bukan babi. Yang tak boleh makan babi, kata dia, tuan-tuan. Dan kita tidak peliklah di luar negara, terutamanya yang bermazhab dengan mazhab Maliki. Umpamanya kami di Morocco, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi mereka tak bangkit isu sangat tentang gelatin babi ni. Kita tuan-tuan heboh bila ada isu hari tu Cadbury, ada bahan babi dalam tu, heboh satu Malaysia. Ada yang muntah balik apa yang dah makan tu. Ada yang tuan-tuan yang dirahmati taubat 7 hari 7 malam sebab termakan Cadbury babi, tuan-tuan. Tapi di sana tak ada isu, sebab mazhab mereka mengatakan kalau telah berlaku istihalah, telah berlaku berubah bentuknya, maka mazhab mereka mengatakan itu bukan lagi najis. Saya sebut ini bukan untuk tuan-tuan pegang, bukan maknanya tuan-tuan apa ini tuan-tuan pergi mengadu dekat Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Ustaz Al-Hakim, tuan khabarkan Ustaz Hafiz mengajar ajaran sesat sebab kata boleh makan benda yang ada babi. Bukan itu saya ajar tuan-tuan. Tapi saya nak ajar kepada tuan-tuan tentang keluasan mazhab kita. Saya banyak kali cerita, saya pernah mula-mula semasa saya balik daripada Morocco tuan-tuan, saya interview di satu college. Jadi bersyarah lah, bersyarah di college. Antara soalan yang ditanyakan kepada saya ialah, boleh tak kita ajarkan mazhab yang 4 kepada orang awam? Masa tu saya kata tak boleh, tak sesuai. Sebab masyarakat kita ini mazhab yang Syafi'i tu pun tak berapa nak faham. Tiba-tiba kita nak bawa mazhab-mazhab yang lain, akhirnya akan mendatangkan kucak-kacir, akhirnya akan menambah lagi kekeliruan kepada masyarakat. Tetapi tuan-tuan, saya tidak menolak kemungkinan bahawa masyarakat itu perlu juga didedahkan sedikit demi sedikit supaya kita tak terkejut buruk tuan-tuan bila tengok benda yang lain daripada yang kita amal. Utamanya pengalaman saya lah masa di Morocco. Masyarakat Morocco tuan-tuan, dia tak boleh tengok benda yang tak sesuai dengan yang dia faham. Dia faham kalau berwuduk kena sapu semua rambut. Kita pun kena ikut macam dia. Tak betul lah tuan-tuan. Ini mazhab lain, ini kita mazhab lain. Kalau tuan-tuan pergi ke Morocco, tuan-tuan jangan pelik, dalam masjid tuan-tuan ada orang Morocco semayang pakai seluar pendek. Jangan pelik. Ataupun dia datang ke negara kita, tiba-tiba dia semayang jemaah tuan-tuan pakai seluar pendek. Kita pun kata ini tak Syiah ni, ini liberal ni, kita kata. Jangan macam tu tuan-tuan. Mazhab Maliki, aurat di sisi mereka bezakan, ada aurat sughra, ada aurat kubra. Aurat sughra, aurat yang kecil pada mereka ialah ni, di atas lutut. Aurat yang besar pada mereka yang wajib ditutup ialah kemaluan depan dan belakang. Mazhab mereka kita hormati, kita belajar mazhab untuk keluasan pemikiran kita tuan-tuan. Tetapi bila beramal, maka beramal dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau tidak, dia akan jadi kucak-kacir, poning kepala. Ini ada khilaf, ni ada mazhab kata boleh. Bila kata aku terima nikah, aku terima yang disebut, ini ada mazhab kata tak apa, kita boleh. Adakah cara beragama ini yang kita nak guna tuan-tuan? Kalau cara beragama gitu yang kita nak guna, maknanya kalau ada orang lepas ini, dia ambil wuduk, dia tak ikut mazhab Syafi'i. Contohlah tuan-tuan, dia ambil ataupun perkahwinan, dia kahwin-kahwin tuan-tuan, tak pakai wali.
Kita pun kata mana boleh tak pakai wali, tangkap dia, jabatan kamu semua tangkap. Tiba-tiba datang seorang ustaz, dia kata jangan macam tu, ini khilaf. Dia kata khilaf, dalam mazhab Hanafi tidak wajib kepada wali. Adakah begitu kaedah kita tuan-tuan dalam beragama? Sebab itu ulama kita ajar daripada dulu ialah pegang kepada mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi kalau ada keperluan, ada keadaan yang kita perlu pegang kepada mazhab lain, sebab tu kita ambil mazhab lain. Tu dia kata, tengok kita pergi ke beli air, tak tahulah kawan-kawan saya sebut air gedegang, air mesin tu tuan. Dia kata kita pergi beli air mesin, kita tak sebut pun akad aku beli aku jual. Boleh pula tak ikut mazhab Syafi'i, dia kata. Dalam bab muamalat kita tak ikut kepada mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, saya sebut manhaj kita cukup jelas, terutamanya dalam bab ibadat. Bab ibadat tentang sah dan batalnya. Takkan dalam bab sah dan batal ni kita lebih-lebih kurang. Tak apalah, ada khilaf, ada mazhab. Apa nak jadi dengan agama kita tuan-tuan? Sebab itu ulama kita ajar pegang kepada mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau ada keperluan, umpamanya kita nak bayar zakat, susah nak bawa boreh pergi ke pusat zakat. Pusat zakat pun tak nak terima boreh. Maka kita kata, bolehlah ambil mazhab Hanafi yang kata boleh tukar kepada nilaian duit. Ini keluasan fiqh tuan-tuan yang kita kena faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya sebut bahawa dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, ini perbincangan istihalah. Mazhab Asy-Syafi'i, syarat istihalah itu mestilah istihalah itu berlaku dengan istihalah yang sempurna, perubahan yang sempurna. Zaman sekarang ni tuan-tuan, teknologi zaman kita sekarang ni, umpamanya saya pernah sebut dengan tuan-tuan isu tentang plasma darah. Tuan-tuan, di market kita sekarang ni banyak makanan-makanan yang diperbuat daripada sumber plasma darah. Termasuk tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebut sebelum ini tentang daging kultur. Itu juga ada dicampur dengan plasma darah, digendam dengan plasma darah. Kerana plasma darah ni dia bukan darah. Dalam darah tu dia ada beberapa komponen yang antaranya ialah plasma. Warna dia bukan merah, dia warna macam kekuningan. Tuan-tuan, plasma darah ini banyak diletakkan di makanan-makanan. Dan dalam fatwa kita, plasma darah itu ialah tidak suci, masih lagi ada darah. Macam mana kita tahu? Main sukati ke ustaz? Tak, tuan-tuan. Ini saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan bagaimana kita menguruskan fatwa, bagaimana kita memutuskan sesuatu hukum. Dia bukan ikut-ikut mufti, 2-3 orang bincang, macam mana tok nak putuskan. Bukan macam tu kaedahnya tuan-tuan. Kita panggil pakar, buat kajian, selidik, ambil sampel-sampel yang ada, plasma darah yang ada, makanan-makanan yang katanya ada sumber plasma darah, dikaji dia punya bahan-bahan itu tuan-tuan, ada lagi tak kesan-kesan darah dalam makanan tersebut. Begitu juga makanan. Sesuatu makanan kalau ada yang mendakwa dia ada sumber babi, teknologi kita pada hari ini tuan-tuan, kita masuk dalam makmal, kita boleh tahu masih ada lagi atau tidak sumber babi dalam makanan tadi. Kalau masih ada sumber babi, maknanya makanan tadi belum berlaku istihalah yang sempurna, hukumnya haram dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, tapi saya sebut tadi mazhab Maliki dan Hanafi, dia kata kalau tak sempurna pun, asal berubah nampak bulu-bulu, selesai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala a'la wa alam. Saya rasa setakat itu saja tuan-tuan untuk kuliah kita pada hari ini. Saya mohon maaf, cuma saya nak sebut satu benda tuan-tuan sebelum saya akhiri kuliah. Saya dah semayang jamak tadi, jamak qasar, dan saya minta izin untuk terus beredar selepas daripada kuliah. Ada orang kata, ustaz, orang semua tahulah ustaz, tak payah bagi tahulah dah jamak. Tuan-tuan, dalam satu riwayat sebut ittaqu mawadhi'a syubhah. Kita diajar agama untuk kita selalu berhati-hati dalam bab benda-benda yang boleh mendatangkan mawadhi'at tuham, kata riwayat tersebut. Hati-hati dengan tempat-tempat yang kita boleh mendapat tuduhan-tuduhan. Saya kebetulan hari ni ada kenduri di Johor Bahru, jadi bergerak daripada Johor Bahru, belum sampai ke rumah si Kamat, singgah ke Seremban 2. Itu yang buat jamak qasar dulu tuan-tuan. Saya sebut tadi maknanya agama ajar kita menjauhi daripada tempat-tempat fitnah ini, tempat-tempat yang boleh membawa kepada fitnah. Saya nak buat satu kisah sebelum kita berakhir. Bagaimana Rasulullah SAW satu hari berjalan dengan Safiyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW. Tengah-tengah berjalan, Nabi melihat ada 2 orang sahabat di belakang. Tiba-tiba 2 orang sahabat ni bila nampak Nabi, dia pun lari.
Nabi SAW ketika itu kejar dua lelaki tadi, mahlan, kata Nabi, tunggu. Kata Nabi, innaha Safiyah, ini Safiyah. Dua sahabat tadi berkata, wahai Rasulullah, kami tahu, wahai Rasulullah, takkan kami nak tuduh Rasulullah buat benda bukan-bukan, jalan dengan perempuan. Sebab suasana Madinah itu gelap, tak nampak, tak tahu siapa. Kata Nabi SAW, aku bukan mentahmah kamu, aku bukan mengatakan demikian kerana aku mentahmah kamu, mengatakan aku bersama dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Tetapi aku untuk memastikan bahawa tidak berlakunya fitnah-fitnah yang boleh menyebabkan Nabi SAW dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam. Saya mohon maaf sekali lagi. Kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.